Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? So seperti biasa, minta share, like dan subscribe saya di Instagram, YouTube dan juga Facebook. So pagi ni saya nak share tentang apa yang kita boleh belajar daripada tokoh yang bernama Richard Branson. So pada yang tak kenal beliau, dia ni adalah salah seorang tycoon, orang yang berjaya, usahawan yang berjaya. Dia, nama Richard Branson ni very sinonim dengan nama Virgin Airline, Virgin hotel. So dia ni adalah founder kepada company Virgin. Dan untuk pengetahuan juga, kita punya tokoh usahawan dekat Malaysia ni, Tony Fernandez, CEO kepada AirAsia. Waalaikumsalam, Kila. Tony Fernandez ni adalah mentee kepada Richard Branson. So memang dah diketahui ramai, Tony Fernandez ni dia belajar banyak daripada mentor dia tu, Richard Branson. So kat sini saya nak share apa benda yang kita boleh belajar sedikit sebanyak daripada Richard Branson ni. Susah pula sebut nama dia kan. Okay. Yang pertama, dia kata politeness matters. Apa makna dia? You kena sentiasa jadi orang yang bersopan santun. Okay. Bersopan santun tu macam mana? Utamakan you punya kesopanan daripada result semata-mata. Okay. So jangan nak fokus kepada result, tapi jangan nak fokus pada result sangat, tapi kena tekankan juga tingkah laku dan kesopanan you, especially dengan you punya teammate, you punya anak-anak buah you punya subordinate you. Sebab tanpa dia orang, you takkan ke mana-mana. In a long journey, if you want to go far, you need to have a team. Okay, so you punya team ni kena jaga betul-betul lah. So kalau dia orang buat benda yang baik, dia orang berjaya dengan task dia orang, celebrate dia orang. So bagi kata-kata semangat dengan dia orang. So kat situ yang dia katakan politeness matters. In fact, Richard Branson cakap, for every success dia punya staff ada, staff dia dapat, dia akan shower them with lavish praises, lavish celebration, dia cakap. So betul-betul take care of dia punya subordinate dan dia punya staff members. So yang kedua, you need to be massively independent. So macam saya pun tak sedap bila kita dengar masyarakat Melayu especially dikatakan terlampau bertongkat dengan insentif, terlampau bertongkat dengan pertolongan daripada kerajaan. Ya, mungkin benda pertolongan dan insentif ni perlu, tapi kalau kita terlampau bergantung kepada benda-benda macam ni, dia akan buat kita jadi lemah daripada segi pemikiran, lemah daripada segi kita punya tenaga, inspirasi dan juga mindset. So kita tak boleh nak bergerak maju ke hadapan kalau macam tu kan. So apa yang kita perlu buat? Kita kena didik diri kita. Yang pertama sekali, diri kita dulu. Kita didik diri kita untuk jadi lebih independent. Lebih independent lebih tak bergantung kepada orang lain. Okay. You cuba untuk grow your inner self. So once you do that, you boleh tanamkan benda yang sama kepada you punya anak-anak. Bagi dia orang lebih berdikari. Untuk berdikari. Okay. Alright. Yang ketiga, apa yang dia cakap? Dia kata screw it, just do it.
So maksudnya jangan terlampau get caught up, jangan terlampau duk fikir orang tu cakap macam ni, orang ni cakap macam tu. Sometimes apa yang orang cakap tu tak ada kena-mengena dengan you pun. Diorang tak ada pun expertise, pengalaman benda yang nak buat tu. Diorang macam orang cakap lah, the most unwanted but free things in the world is opinion lah. So nak kata pendapat orang ni kadang-kadang kita tak mahu pun, tapi benda tu free. So once you dapat orang bagi opinion tu, terima je lah, tak ada masalah. You dengar tapi just put it aside. And if you know what to do something, just do it. Just make sure you have your plan, you punya plan, and then just carry on lah. Okay. So itu yang ketiga. Yang keempat, build your brand. Ada you punya brand sendiri, personalize you punya brand. So especially kepada usahawan-usahawan, you have your own company, you ada you punya brand. Live it, embody your brand. So maksudnya you carry forward you punya brand tu, you bawa you punya brand tu ke mana-mana melalui diri you sendiri. So you portray you punya brand. So kita panggil konsep dia personal branding lah kat sini. Okay, alright. And last kali dia kata lucky wins. So benda-benda bertuah ni kan, dia kata enough said, you create your own lucky wins, your lucky opportunities, your lucky opportunities, your lucky punya result. You create your own luck basically. Awak sendiri yang kena bergerak dan cipta opportunity yang membawa makna kepada awak lah. Okay? Jangan nak tunggu benda tu datang bergolek-golek. You kena pergi dekat dia. So tu setakat perkongsian hari ini, sedikit sebanyak saya tentang apa yang kita boleh belajar daripada Richard Branson. So saya ulang balik, recap balik. Yang pertama, politeness matters. So bersopan santun, tingkah laku kena jaga. Yang kedua, kena belajar jadi berdikari. Yang ketiga, jangan terlampau dengar pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat yang negatif especially. Jangan dengar sangat. Kalau nak dengar pun, dengar pendapat daripada orang yang berpengalaman. Contoh, kalau you sakit, jumpalah doktor. Jangan you sakit, you tanya pendapat dia sebelah rumah yang kerjanya bukan doktor. Janganlah kalau you sakit, you pergi tanya dengan pakcik jual ikan. Tak ada salah orang jual ikan ni nak tanya pasal ikan, tanyalah dengan pakcik jual ikan tu, sebab dia terer, tu dia punya bidang. So kalau you sakit, jumpalah dengan doktor. Okay, dengan kata yang tu lah. Okay, tentang nak dengar pendapat. Yang keempat tadi, build your own brand. Kena bawa you punya brand sendiri, you punya penjenamaan sendiri. Last kali you cipta you punya lucky break, you cipta your own luck. Okay, jangan nak harap benda tu datang kat you kena buat kerja. Okay, so harap perkongsian saya hari ini membantu. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.